Salam Malaysia Madani bersua lagi menerusi bicara MCMC. Kita kembali semula seperti yang telah pun kita beritahu lebih awal tadi. Kita sambung satu lagi topik yang juga menarik dan istimewa yang dekat saya kira dengan kita semua. Bercakap tentang transformasi pusat internet komuniti di seluruh negara yang sebelum ini hanya menyediakan kemudahan capaian internet kepada masyarakat luar bandar kepada pusat ekonomi digital ataupun PEDI melihat penekanan diberikan kepada penjanaan pendapatan dan membantu ekonomi rakyat. Dan hala tuju baharu PEDI juga akan diceritakan pada persidangan PEDI Madani 2024 yang akan berlangsung hujung bulan ini. Nak bercakap tentang ini, kita bersama-sama dengan Puan Jacinta Felix, Ketua Jabatan Pusat Ekonomi Digital, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Apa khabar Puan? Baik. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Baik, mungkin pertama sekali sebagai pembukaannya, Puan kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan PEDI ini, apa perkhidmatan yang ada, apa gambaran sebuah PEDI yang baru. Baik Puan. PEDI ni sebenarnya nama penuh dia adalah Pusat Ekonomi Digital ya. Objektif utamanya adalah menawarkan capaian internet kepada di kawasan kurang liputan dan juga bagi golongan yang kurang berkemampuan. Tetapi di PEDI kita tidak hanya menyediakan capaian internet, tetapi kita telah menambah baik program-program yang sedia ada dengan menawarkan program latihan seperti ICT. Dan kita telah menambahkan program seperti program keusahawanan, multimedia dan sebagainya, termasuk advokasi. Ini adalah untuk membantu komuniti setempat selain daripada capaian internet untuk menaikkan taraf sosioekonomi mereka dan juga kemahiran digital mereka. So PEDI setakat ini tidak hanya menawarkan capaian internet, tetapi kemudahan-kemudahan tambahan seperti cetakan, mesin pengimbas, fotokopi. Perkhidmatan-perkhidmatan ini merupakan sebenarnya favourite untuk komuniti setempat. So dia telah menjadi satu pusat sehenti untuk komuniti setempat untuk datang, mendapatkan perkhidmatan, mendapatkan latihan dan juga hikmat nasihat daripada kaki tangan PEDI. Saya nak tambah satu lagi ya. Untuk golongan warga kelainan upaya, warga emas dan juga para pelajar, capaian internet di PEDI adalah percuma pada jam pertama. So ini adalah satu kemudahan istimewa yang actually PEDI tawarkan untuk komuniti setempat. Dan juga kalau anda mempunyai tablet sendiri ataupun laptop sendiri, boleh dibawa ke PEDI dengan menggunakan pakai Wi-Fi percuma yang dia tawarkan di PEDI. So PEDI ni dia menawarkan pelbagai kemudahan, perkhidmatan dan latihan yang actually akan memberi manfaat kepada komuniti setempat, khususnya pengguna yang sering datang ke PEDI. Okey, walaupun kita dah hint sedikit nak bercakap tentang persidangan Pusat Ekonomi Digital nanti hujung bulan, tapi sebelum kita pergi ke situ Puan, saya memikirkan apakah cabaran dan isu yang mungkin MCMC ataupun kementerian temui sehingga keputusan untuk mentransformasi Pusat Internet Komuniti ini menjadi PEDI diambil. Adakah apabila kita sekadar memberikan internet maka hasrat itu tak sampai, masyarakat tidak masih lagi tidak tahu cara nak guna atau macam mana? Sebenarnya macam ni, kita nak seiring juga dengan rancangan Malaysia ke-12. So rancangan Malaysia ke-12 ni berpaksikan kepada ekonomi digital. So bagaimana kita boleh merancangkan ekonomi digital? So di sinilah peranan dan fungsi PEDI dapat dimantapkan. So pihak MCMC dia dapat melihat ada satu peluang yang mana bila kita sedia ada infrastruktur, kita hanya perlu untuk memantapkan fungsi PEDI. So bila kita dapat memantapkan fungsi PEDI, dan di sekitar PEDI ni banyak usahawan kecil dan usahawan mikro. So bila ada usahawan kecil dan usahawan mikro yang buat perniagaan secara tradisional, so kita nampak ada satu peluang untuk kita mendigitalisasikan perniagaan mereka. So maka kita pun membantu dan seiring dengan rancangan Malaysia ke-12 untuk agar PEDI membantu usahawan tempatan. So kita pun mentransformasikan PEDI untuk jadi pusat ekonomi digital, bukan setakat untuk menawarkan capaian internet sahaja, tetapi untuk merancangkan lagi sosioekonomi. Sebab akhirnya kita semua ingin meningkatkan pendapatan mereka. So bagaimana kita boleh berbuat demikian?
PADI lah boleh tempat mereka datang untuk mendapatkan hikmat nasihat. Kita juga bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga organisasi swasta. So walaupun kita menawarkan infrastruktur, pengisian program di PADI ini ditawarkan oleh organisasi-organisasi dan agensi kerajaan yang pakar, umpamanya seperti MDEC, Tekun yang menawarkan dana. So dia akan membantu usahawan. So kita telah berjaya menyelaraskan usaha-usaha daripada semua aspek kerajaan dan juga swasta ke arah PADI untuk membantu komuniti setempat. So di bawah satu bumbung. Maksudnya bukan sekadar tak ada internet, pergi cari internet di pusat internet ataupun di PADI, tapi tak tahu guna, tak tahu platform apa, macam mana nak mungkin buat packaging, macam mana nak bercakap dekat TikTok Live, semua itu ada disediakan latihannya. Dan mungkin kalau puan sebut pusat sehenti, saya bayangkan satu masa mungkin di situlah juga mungkin collection untuk delivery ke contohnya boleh jadi juga. Okey, kalau kita pergi kepada apa yang akan dianjurkan pada 29 November ini, itu persidangan Pusat Ekonomi Digital PADI, persidangan PADI. Apa yang boleh kita jangkakan dari persidangan ini? Okey, persidangan PADI Medani 2023 akan diadakan di Pusat Konvensyen Putrajaya pada 29 November 2023 ya, daripada jam 9 pagi hingga 6 petang. Kita telah mensasarkan 3,500 peserta jemputan yang akan menghadiri persidangan pada kali ini. Untuk makluman puan ya, ini adalah julung kali pihak MCMC mengadakan satu persidangan di Putrajaya yang mana dia akan mengumpul semua kaki tangan PADI, 911 kaki tangan PADI dari seluruh negara, dan juga semua kolaborator digital, agensi kerajaan untuk berkongsi maklumat, menyuntik semangat, berkongsi aspirasi dan juga memberi inspirasi bukan sahaja kepada kaki tangan PADI sahaja, tetapi turut untuk kepada usahawan-usahawan PADI yang akan turut hadir bersama, dan juga mungkin pihak MCMC percaya wakil-wakil daripada agensi-agensi kerajaan dan juga organisasi swasta boleh berkongsi maklumat dan juga berdiskusi untuk memantapkan lagi program-program yang akan diadakan di PADI kelak pada masa akan datang. Okey, signifikannya untuk mengadakan persidangan yang julung-julung kali, menghimpunkan sebegitu ramai dan orang kata seperti mau establish jenama PADI itu sendiri dengan warganya. Apa kepentingan untuk diadakan persidangan seperti ini? Sebenarnya persidangan PADI ini kita ingin meraihkan sumbangan kaki tangan PADI. Sebenarnya kaki tangan PADI ini, pengurus dan penolong pengurus PADI ini merupakan nadi penggerak bagi pelaksanaan segala program-program yang dilaksanakan dan dihasratkan oleh MCMC. Maka adalah wajar untuk kita meraihkan, mengiktiraf sumbangan mereka kepada komuniti setempat. Maka pada persidangan ini, salah satu pengisian penting adalah anugerah PADI yang akan diperkenalkan. Kita ada 5 kategori anugerah yang akan dilancarkan, iaitu anugerah PADI terbaik, anugerah pengurus terbaik, anugerah penolong pengurus terbaik. Malah kita juga ingin mengiktiraf usahawan terbaik. So ada anugerah usahawan terbaik PADI dan lastly anugerah khas. So anugerah khas ini untuk PADI yang mempunyai susun atur yang cantik, yang actually ada inisiatifnya yang tersendiri untuk melaksanakan program-program yang diadakan di PADI. So kita ada 5 anugerah dan juga pada persidangan ini ianya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So ini akan lebih memberi makna dan signifikan kepada semua hadirin persidangan tersebut. Dan juga pihak MCMC juga telah menyediakan beberapa sesi perkongsian yang menjurus kepada sesi perkongsian mengenai pembangunan usahawan, sesi perkongsian mengenai penciptaan peluang pekerjaan because bukan semua orang boleh menjadi usahawan. Bagi golongan yang ingin mencari pekerjaan, mereka tidak perlu keluar daripada daerah mereka. Mereka boleh pergi ke PADI terdekat untuk
explore peluang pekerjaan. So sesi ini akan membantu mereka memberi sedikit pemahaman bagaimana mereka boleh menggunakan hikmah nasihat daripada PADI untuk mencari peluang pekerjaan di PADI. Dan akhirnya satu lagi sesi perkongsian adalah berkenaan dengan pemerkasaan sosial menerusi PADI yang memberi pendekatan berkenaan pertanian pintar, kesihatan digital, e-pembelajaran, program-program seperti ini yang dilaksanakan di PADI. So ketiga sesi perkongsian ini akan dikendalikan oleh panelis-panelis daripada industri sendiri. So banyak pelbagai informasi dan maklumat boleh dikongsi bersama semasa persidangan tersebut. Tambahan daripada ini, kita juga ada masterclass. Masterclass ini kita akan menjemput pengurus PADI sendiri yang telah lama berkhidmat untuk mendengar bagaimana mereka menjayakan program-program ini di PADI agar pengurus dan kaki tangan yang lain yang menghadiri persidangan tersebut boleh belajar. So dia berkongsi maklumat. Dan last adalah e-pembelajaran ya. PADI sebenarnya mengadakan program e-pembelajaran untuk golongan yang kurang berkemampuan ya. So salah satunya adalah adik ini dia telah melalui khusus kelas e-pembelajaran di PADI tersebut dan kini beliau di Menara Gading. So ini membuktikan PADI mampu membantu golongan-golongan yang kurang kemampuan menerusi e-pembelajaran. So adik ini juga akan membuat perkongsian di persidangan tersebut. Okey, ini pengisiannya lah. Yeah. Dan kita bercakap tentang sesuatu yang telah pun berusia lebih kurang 16 tahun kerana ia bermula pada tahun 2007. Jadi tentu saja banyak ceritanya, pengalaman mereka yang telah terlibat. Orang-orang yang seperti Puan sebutkan itu sangat menginspirasikan sebenarnya. Kita mungkin pada setengah-setengah kawasan, kita berada di kawasan kita tidak sedar bahawa ada setengah-setengah tempat ada orang yang bergantung kepada kemudahan seperti PADI untuk memastikan mereka dapat sampai ke Menara Gading contohnya. Okey, apa harapan MCMC, jangkaan MCMC untuk persidangan ini? Sebenarnya Puan, seperti yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital telah mengumumkan tempoh hari ya, pada persidangan ini beliau akan mengumumkan Pelan Hala Tuju PADI 2024-26. So menerusi Pelan Hala Tuju yang akan diumumkan nanti, MCMC berharap dengan semangat yang dibawa oleh kaki tangan PADI dan juga rakan-rakan kolaborasi digital, program-program di PADI dapat dimantapkan dan juga komuniti setempat setelah mendapat tahu pelbagai program yang akan ditawarkan di PADI akan actually dialu-alukan pergi ke PADI untuk mendapatkan semua kemudahan yang ditawarkan, menjalani latihan-latihan yang ditawarkan di PADI agar kita dapat melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya, khususnya menyertai ekonomi digital. Itu adalah hasrat yang paling penting. MCMC berharap dengan mengadakan persidangan PADI Madani 2023. Jadi kalau nak tahu, nak sama-sama terlibat dengan apa yang YB Menteri KKD dah sebutkan, akan diumumkan pelan baharu untuk PADI, kena hadirlah semasa persidangan ini, terutamanya warga PADI itu sendiri. Okey, kalau kita bercakap tentang evolusi dan transformasi sejak ia mula beroperasi pada 2007 ini, dalam konteks sekarang, cabaran sekarang, terutamanya selepas kita dah lalui dunia bersama-sama dengan COVID contohnya, dan kita mula sedar bagaimana ada satu lagi orang kata spektrum yang perlu kita kuasai, bukan sekadar kehidupan nyata kita ni sahaja. Bagaimana sebenarnya masyarakat boleh benar-benar mengoptimumkan, manfaatkan penubuhan PADI ini? Pertama, kena buat keputusan untuk singgah ke PADI. Kedua, jadi ahli PADI. Bila anda menjadi ahli PADI seumur hidup ya, anda boleh mendapatkan pelbagai maklumat yang akan disebarkan, dikongsi bersama oleh kaki tangan PADI. Dengan ini, bila pelbagai agensi kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai khususnya yang percuma ya, anda boleh menikmati dan menjalani latihan yang percuma. Tambahan daripada itu, di PADI sendiri dia banyak melakukan program-program advokasi
penggunaan internet dengan selamat, jangan tertipu dengan scam dan lain-lain. So bila kita singgah di PADI, baru kita akan dapat menikmati segala infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan sebenarnya. So bila ada infrastruktur, ada pengisiannya, kenapa membazirkan masa? Singgahlah di PADI. Setakat ni di PADI ada 1.3 juta pengguna. PADI mampu untuk menampung 18.9 juta populasi. So maksudnya kita ada banyak ruang untuk membesar. So saya alu-alukan semua penduduk di kawasan PADI untuk mengunjungi PADI, untuk merancangkan lagi penglibatan anda di program-program di PADI. Malahan di PADI sendiri setiap tahun akan ada hari bersama komuniti. PADI menjalankan hari bersama komuniti untuk komuniti, bersama komuniti, agar komuniti setempat ni dia arif dan tahu akan program-program yang diadakan di PADI, dan seterusnya. It's not satu hari sahaja. Seterusnya mereka boleh datang ke PADI. Kalau setiap hari bagus, tapi selalu datanglah ke PADI untuk mendapatkan capaian internet dan sebagainya. Puan sebutkan tentang ahli PADI seumur hidup tadi. Selain daripada itu, siapa lagi jaringan circle PADI ini sendiri? Ahlinya, pengunjungnya, ada pelatihnya mungkin, jurulatih ataupun tenaga pengajar. Siapa yang ada dalam satu-satu jaringan di setiap PADI ini? Okey, sebenarnya kita punya kaki tangan PADI merupakan tenaga pelatih sendiri. Apa yang special ya berkenaan dengan kaki tangan PADI ini, mereka selain daripada menguruskan operasi PADI, mereka juga tenaga pelatih. So mereka menawarkan program latihan asas ICT dan asas keusahawanan. So mereka menjalankan dual role. So itu adalah special. So bila agensi-agensi kerajaan dan swasta masuk untuk melaksanakan program, ia merupakan program lanjutan. So kita ada program asas, program lanjutan. So program lanjutan yang ditawarkan oleh agensi luaran merupakan program yang lebih khusus untuk menyasarkan usahawan, para pelajar. Mungkin pada masa sekarang kita turut menyediakan program latihan untuk warga emas. Kita nak jadi inklusif. PADI ingin menjadi inklusif. Warga emas, golongan, kelainan upaya, mereka juga turut dijemput ke PADI untuk menjalankan ataupun memohon untuk menyertai program-program ICT yang dijalankan di PADI. Bagaimana operasi setiap PADI ini dipantau ataupun dipastikan oleh MCMC berjalan dengan lancar dan merentasi segala cabaran, halangan yang ada? MCMC telah melantik penyedia perkhidmatan. Ya, penyedia perkhidmatan ini akan memastikan operasi PADI ini berjalan dengan lancar dan juga menguruskan kaki tangan PADI, modal insan, pembangunan modal insan. Ya, siapakah penyedia perkhidmatan ini? Adalah Telekom Malaysia, Celcom Digi, Maxis dan Redtune. So keempat-empat penyedia perkhidmatan ini menguruskan operasi PADI di seluruh negara, yang mana pihak MCMC juga akan memberikan policy direction agar operasi PADI ini diselaraskan agar ianya dapat membantu komuniti setempat. Pada masa yang sama, setiap komuniti adalah berbeza. Tiada satu komuniti adalah sama. So komuniti PADI di Long Beruang Sarawak di kawasan pedalaman, keperluannya adalah berlainan daripada PADI komuniti di Putrajaya. So perkhidmatan PADI ini akan memastikan keperluan penduduk setempat di kawasan tertentu dapat diselaraskan. Dan kalau kita lihat antara paparan visual yang ada tadi juga, nampak fasilitinya tu orang kata bukan kemudahan-kemudahan yang dah lama, yang outdated, dan juga kita boleh lihat juga tadi penggunanya tu belajar, mungkin guna Canva dan sebagainya. Ya, perkara-perkara yang cukup advance dan sebenarnya bermanfaat
untuk terutamanya lah usahawan PMKS. Dan kalau kita bercakap tentang fasiliti dan kemudahan di PADI ini, bagaimana penyelenggaraan dibuat ataupun mungkin penambahbaikan kepada apa yang ada di setiap PADI, kerana kita bercakap tentang jumlah PADI yang begitu banyak sebenarnya di seluruh negara. Ya, setiap PADI ini diselenggarakan oleh penyedia perkhidmatan dengan menggunakan dana yang disediakan oleh MCMC yang dinamakan dana pemberian sejagat. Ya, so dengan dana ini infrastruktur yang rosak, yang perlu dinaik taraf akan actually dinaik tarafkan oleh penyedia perkhidmatan berdasarkan keperluan semasa. Dan pihak MCMC sedang dalam penelitian juga untuk melihat sekiranya terdapat keperluan untuk menaik taraf lagi kemudahan infrastruktur yang disediakan di PADI. So dalam masa yang akan datang. Baik, kalau mungkin Puan dari pengalaman sendiri bersama-sama dengan PADI selama ini, kalau ada mungkin pengalaman terhadap cerita-cerita success stories ataupun mungkin yang menarik terhadap para usahawan, dalam kalangan para usahawan ataupun mereka yang menggunakan PADI seperti yang Puan ceritakan tadi yang sampai ke Menara Gading, kalau boleh kongsikan dengan kita juga? Baik. Sebenarnya PADI ini banyak ada kisah kejayaan, sebab untuk makluman Puan ya, PADI telah membantu seramai 27,000 usahawan ya sejak 2017 sehingga kini untuk dari segi mendigitalisasikan perniagaan mereka. So daripadanya kita telah pun menarai pendek ikon usahawan PADI. Setiap PADI mempunyai satu ikon. Kenapa kita ingin mengenal pasti ikon? Ikon ini adalah untuk memberi inspirasi kepada usahawan setempat. Kalau beliau boleh melakukan, mengapa tidak saya? So dengan ini setiap PADI mempunyai ikon usahawannya tersendiri. Mungkin saya nak ingin menarik perhatian kepada ikon usahawan daripada Sabah. Encik Mumin. Beliau merupakan pengusaha kraft. Kraft Sabah ni dia cantik. So beliau mengusahakan produk kraft dan PADI telah membantu, PADI di Kudat. Kudat Sabah telah membantu beliau untuk mendigitalisasikan perniagaan beliau, pasaran online. So bila beliau membuat pasaran atas talian, bukan sahaja orang Malaysia, tetapi beliau turut mendapat permintaan dari luar negara seperti Arab Saudi, Korea Selatan. So daripada PADI di kawasan pedalaman, beliau mampu untuk memasarkan produk beliau ke luar negara. Satu lagi adalah di Semenanjung. Puan Junaidah. Puan Junaidah merupakan usahawan popiah mini udang. Saya sendiri telah merasa popiah tersebut sedap sebenarnya. Sedap. Puan tak bawa malam ni? Maaf. Tapi memang sedap. So apa yang pihak MCMC telah lakukan pada adalah pihak MCMC telah membantu beliau untuk memasarkan produk beliau ke restoran Halia di London. And licin. So memang sedap. So ini adalah salah satu contoh ya, produk-produk asal yang diusahakan oleh usahawan memang sedap sebab dia mengusahakan secara kecil-kecilan. So dengan ikon-ikon usahawan yang kita telah mengenal pasti, pihak MCMC juga harap mereka dapat mengembangkan konsep social enterprise, pengusahaan sosial, yang mana mereka sekiranya mereka tidak dapat mampu untuk meet keperluan the demand, dia boleh menggunakan usahawan di sekitar untuk mengusahakan lebih lagi produk tersebut. So kita dalam proses untuk menggalakkan mereka untuk membuat perusahaan sosial, social enterprise. So ini merupakan salah satu langkah ataupun inisiatif untuk meramaikan lagi usahawan mikro untuk terlibat dalam bidang keusahawan digital. So inilah salah satu. In fact, kalau saya nak pergi negeri Sarawak pula, Puan Sandra, dia juga merupakan pengusaha rotan. Saya pasti ramai di penonton kita dia suka bahan-bahan rotan ya, yang kita boleh beli dengan mahal di sini. So beliau merupakan pengusaha rotan yang telah dapat menggandakan berlipat kali pendapatan beliau kerana beliau telah menjalankan perniagaan atas talian. So dengan itu permintaan untuk perniagaan
usaha produk-produk rotan telah meningkat dengan mendadak. So ini adalah salah satu yang mana bila beliau di Paddy Krokong ya, jauh di pedalaman di Sarawak, tetapi permintaan boleh datang daripada Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, dan ini dapat actually menambahkan peningkatan mereka. So ini adalah salah satu beberapa contoh yang mana tidak kisah di negeri mana anda berada, Sabah, Sarawak ataupun di Johor, maupun di Kuala Lumpur sendiri, anda mampu meningkatkan pendapatan anda sekiranya anda berniaga secara talian, mendigitalisasikan perniagaan anda. And this is where Paddy akan membantu anda untuk mengembangkan perniagaan anda. Ya, saya rasa itu sangat make sense kerana kita tahu produk-produk di kawasan asal produk itu dilahirkan tu memang kualitinya tinggi. Kalau makanan tu memang sedap. Tapi macam itulah sesekali kita mungkin pergi melancong ataupun sampai sebab urusan kerja di mana-mana kampung mana-mana, kita berpeluang makan sekali. Lepas tu balik rumah tengah ingat tapi nak kena tunggu pergi semula ke tempat tu baru dapat semula. Jadi sekarang mungkin ini boleh diselesaikan masalah ini ya, kerana usahawan-usahawan kita yang tinggal jauh dari tempat kita berada pun sudah boleh mungkin memasarkan produk mereka secara digital menerusi kemudahan yang ditawarkan, latihan yang ditawarkan di Paddy yang ada di seluruh negara. Jadi kita harapkan ini akan memberikan lonjakan kepada ekonomi digital kita juga, tambah-tambah menjelang tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih kita ucapkan Puan kerana bersama-sama kami. Puan Jacinta Felix, Ketua Jabatan Pusat Ekonomi Digital MCMC, bercakap tentang persidangan Pusat Ekonomi Digital Paddy yang akan berlangsung pada 29 November 2023 ini. Terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama kami menerusi Bicara MCMC malam ini. Dan sebelum kita berakhir, seperti biasa, dalam kita membicarakan banyak perkara yang melengkapi kehidupan kita, sama-sama kita hadiahkan doa dan juga ingatan kepada rakan-rakan kita di Palestin, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Jumpa lagi.